Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Murid-murid yang cikgu kasihi, hari ini kita akan belajar bahasa Melayu sekali lagi, tema 8 unit 22 yang bertajuk Awas Akaun Keldai, yang mana pada hari ini kita akan belajar cara untuk menghasilkan jawapan secara kritis dan kreatif, halaman 170 bersama dengan Cikgu Zainita binti Husin. Baiklah murid-murid, objektif pembelajaran pada hari ini diharapkan agar kamu dapat menulis perkataan, frasa dan ayat yang bermakna. Kriteria kejayaan pula diharapkan agar kamu dapat menulis ayat yang bermakna, dan yang kedua diharapkan agar kamu dapat menghasilkan jawapan dengan memberikan alasan secara kritis dan kreatif. Murid-murid yang cikgu kasihi, apa kata jom sama-sama kita baca petikan yang diberikan ini. Petikan yang dipaparkan ini. Awas akaun keldai. Farisha menyertai program skim galakkan simpanan pelajar di sekolah. Selepas membuka akaun simpanan, Farisha melihat pameran poster yang menarik perhatiannya. Apakah akaun keldai? Jadi kita kena tahu apakah akaun keldai. Jadi kita kena tahu akaun keldai ialah akaun bank seseorang individu yang digunakan oleh orang lain untuk transaksi keuangan yang tidak sah atau menyalahi undang-undang. Jadi apakah langkah-langkah keselamatan yang perlu dibuat apabila untuk mengelakkan kita menggunakan akaun kita untuk digunakan orang lain supaya tidak menggunakan akaun kita dan dijadikan sebagai akaun keldai. Yang pertama, jangan benarkan akaun bank kamu digunakan oleh penjenayah keuangan atau orang lain. Dan yang kedua, jangan mudah percaya akan tawaran wang bagi penggunaan akaun kamu. Dan yang ketiga, usah dedahkan maklumat peribadi perbankan kamu kepada pihak ketiga. Jadi, hukuman dan tindakan terhadap pemilik akaun keldai. Apa hukuman dan tindakannya? Pemilik akaun boleh didakwa atas kesalahan menyembunyikan atau memindahkan harta orang lain yang membawa hukuman penjara 5 tahun atau denda atau kedua-duanya. Yang kedua, akaun bank akan disekat dan kamu tidak boleh membuat sebarang transaksi perbankan. Nampak ya? Itu dia hukuman dan tindakan terhadap pemilik akaun keldai. Jadi kalau kita tak nak kena penjara, jangan bagi akaun kita digunakan oleh orang lain yang tidak kita kenali. Baiklah, ini dia Raja Peta Minda. Supaya kita boleh mudah faham tentang pemilik akaun keldai. Jadi, siapakah pemilik akaun keldai ni? Kan? Ataupun apakah akaun keldai ni? Kan? Jadi, pemilik akaun keldai ni penjenayah menggunakan akaun bank kita. Kita kena faham. Jadi kita jangan sekali-kali bagi akaun bank kita kepada orang yang tidak kita kenali. Yang kedua, penjenayah akan membuat tawaran wang bagi penggunaan akaun kita. Jadi dia nak gunakan akaun kita, jadi dia bagi tawaran, dia buat tawaran wang, dia bagi hadiah, dia bagi duit supaya kita benarkan akaun kita ni digunakan oleh penjenayah ni. Jadi jangan bagi. Baik, yang ketiga, penjenayah akan menggunakan maklumat peribadi perbankan kita. Ni yang sangat bahaya. Maklumat peribadi ni yang sangat bahaya. Jadi apa akan berlaku sekiranya kepada pemilik akaun keldai ni? Jadi pemilik akaun boleh didakwa. Yang kedua, pemilik akaun boleh dihukum penjara atau denda atau kedua-duanya sekali. Baik, yang ketiga, akaun bank tidak akan disekat dan tidak boleh membuat sebarang transaksi. Ini yang paling rugi. Jadi akaun bank kita akan disekat dan tak boleh buat sebarang transaksi. Tak boleh ambil duit, tak boleh keluarkan duit, tak boleh simpan duit lagi dah. Itu yang sangat bahaya. Okey, baik, seterusnya mari kita saksikan pula 4 soalan yang telah disediakan di dalam buku teks. Yang pertama, siapakah pemilik akaun keldai? Dalam buku teks dah ada jawapan dia kan?
Yang kedua, nyatakan kesan terhadap pemilik akaun kedai. Yang ketiga, mengapakah masih ramai pemilik akaun yang menjadi mangsa akaun kedai tanpa disedari? Yang keempat, pada pendapat kamu, bagaimanakah dapat kita menyedarkan orang ramai agar tidak menjadi pemilik akaun kedai? Jadi soalan yang pertama, kita saksikan siapakah pemilik akaun kedai? Jadi soalan jawapannya, pemilik akaun kedai ialah orang yang menggunakan akaun orang lain untuk transaksi kewangan secara tidak sah dan menyalahi undang-undang. Ini dia pemilik akaun kedai. Yang kedua, nyatakan kesan terhadap pemilik akaun kedai. Apa kesannya? Baik, jawapannya ialah kesan terhadap pemilik akaun kedai ialah mereka boleh didakwa dan dihukum penjara serta didenda oleh mahkamah. Tadi pun kita dah baca, lepas tu dalam Peta Minda pun dah ada kan dalam Peta Minda tadi. Boleh dipenjara, boleh didakwa dan boleh didenda oleh mahkamah. Sebab menyalahi undang-undang. Yang ketiga, mengapakah masih ramai pemilik akaun yang menjadi mangsa akaun kedai tanpa disedari? Walaupun dah tahu bahaya tentang akaun kedai ni ataupun tidak boleh salah dari segi undang-undang, tapi masih lagi ramai pemilik akaun menjadi mangsa. Kenapa? Ya, betul. Masih ramai pemilik akaun yang menjadi mangsa akaun kedai tanpa disedari kerana mudah percaya akan tawaran wang dan mendedahkan maklumat peribadi perbankan. Sebab itu sebab tu ramai yang jadi mangsa. Sebab mudah percaya akan tawaran wang. Baik, yang keempat, pada pendapat kamu, bagaimanakah dapat kita menyedarkan orang ramai agar tidak menjadi pemilik akaun kedai? Macam mana cara kita nak sedarkan orang ramai? Betul. Jawapannya ialah, pada pendapat saya, kita dapat menyedarkan orang ramai agar tidak menjadi pemilik akaun kedai dengan menyalurkan maklumat melalui media massa, media sosial dan media elektronik. Ini sangat betul. Kita boleh masyarakat boleh disedarkan supaya tidak menjadi pemilik akaun kedai dengan menyalurkan maklumat. Kita sebarkan maklumat melalui media massa, media sosial dan media elektronik supaya orang ramai tahu tentang bahayanya pemilik akaun kedai ini. Baik. Apa kata, jom kita uji minda. Soalan pun tak susah Soalan yang memang biasa kamu baca dalam kertas-kertas soalan ujian peperiksaan yang telah kamu hadapi selama ini. Jom kita uji minda. Baiklah, soalan pertama. Jom kita baca. Apa soalan dia? Pada pendapat anda, wajarkah generasi muda mewarisi cara membuat kuih bahulu? Wajar tak? Mengapa? Mesti ada yang dah tak kenal ni kuih apa ni, macam mana rasanya, tak tahu apa rasa dia kan. Jadi wajarkah generasi muda ni mewarisi cara membuat kuih bahulu? Pandai. Banyak yang kata wajar. Mengapa? Pada pendapat saya, generasi muda wajar mewarisi cara membuat kuih bahulu supaya kuih ini tidak dilupakan oleh masyarakat kini. Selain itu, generasi tahu cara membuat kuih bahulu agar mereka dapat merasa keenakan kuih ini. Supaya tidak dilupakan. Jadi generasi muda tahu buat, mereka tahu buat, jadi mereka boleh makan. Baru tahu kuih ni, sedap rupanya kuih bahulu ni kan. Ini sebab kenapa generasi muda wajar mewarisi cara membuat kuih bahulu. Jom kita saksikan soalan kedua. Baik, soalan kedua. Berikan 3 cara menjaga kebersihan diri. Cepat. Apa dia cara menjaga kebersihan diri? Ini memang kamu dah buat kan? Ibu-ibu kamu pun memanglah selalu bising. Bapa kamu mestilah bising kalau kamu tak buat. Kan? Macam mana supaya badan kita wangi, mulut kita bau harum, kan? Tak busuk baunya. Tangan kita supaya bersih. Macam mana cara dia? Pandai.
Ya, 3 cara menjaga kebersihan diri ialah kita mestilah mandi secara teratur sekurang-kurangnya 2 kali sehari. Selain itu, kita hendaklah membersihkan gigi dan mulut 2 kali sehari dan mencuci tangan menggunakan sabun supaya tangan kita sentiasa bersih. Ini cara untuk menjaga kebersihan. Baiklah, soalan ketiga. Soalan ketiga pula, pada pendapat anda, apakah yang patut dilakukan untuk mengurangkan kemalangan di jalan raya? Macam mana cara yang patut dilakukan supaya kemalangan di jalan raya ini dapat dikurangkan? Pandai. Pada pendapat saya, pemandu mesti mematuhi undang-undang yang telah ditetapkan ketika berada di jalan raya seperti berhati-hati ketika memandu. Pemandu juga hendaklah memandu mengikut had laju yang telah ditetapkan. Ini perkara yang patut kita lakukan untuk mengurangkan kemalangan jalan raya. Kemalangan di jalan raya. Banyak cara sebenarnya, tapi ini antara cara yang diberikan. Baik, soalan keempat. Baik, pada pendapat anda, bagaimanakah cara mengembirakan hati ibu bapa kita? Senang kan? Semua tahu. Macam mana caranya? Ya, pandai. Pada pendapat saya, kita mesti belajar bersungguh-sungguh hingga berjaya supaya ibu bapa kita gembira. Kita kena belajar sampai berjaya. Kan? Jangan jemu. Jadi apabila kita berjaya, ibu bapa kita pasti rasa gembira. Selain itu, kita hendaklah sentiasa membantu mereka. Kena bantu. Kita anak, kena bantu ibu bapa kita. Dengan melakukan kerja-kerja yang sesuai seperti membantu adik belajar, mengemas bilik tidur kita, menyiram pokok bunga dan sebagainya. Ini antara cara mengembirakan hati ibu bapa. Ini pula merupakan QR code dan pautan skema jawapan soalan LTTB Bahasa Melayu Kertas 1 modul kuasai Bahasa Melayu tahun 4 hingga tahun 6. Saya harap kamu dapat bagi murid-murid yang belum lagi pernah buat soalan yang cikgu sediakan, diharap dapat menjawab soalan yang telah cikgu sediakan dan rujuk skema jawapan soalan LTTB ini yang telah cikgu sediakan pautan QR code dan pautannya. Soalan-soalan modul kuasai Bahasa Melayu tahun 4 dan hingga tahun 6 ini juga cikgu telah sediakan di bahagian deskripsi video cikgu. Okey, cikgu harap kamu dapat membuat LTTB dengan baik. Baiklah, sekian, selamat maju jaya. Pinang muda dibelah dua, anak burung mati di rangka. Dari muda sampai ketua, ajaran baik jangan diubah. Itu sahaja daripada cikgu. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.